Jadi oleh kerana dalam kita punya online kelas ni ramai yang baru join, ada yang baru join dan ada yang daripada kumpulan hari Ahad dan ada juga kumpulan hari Selasa. Jadi kalau saya ambil yang hari Selasa punya, orang yang hari Ahad punya, hari Selasa punya ada masalah, tak faham lah. Kalau saya ambil sebelahnya, sebaliknya pun ada masalah juga sebab dah ulang banyak kali dah. Jadi oleh kerana itu saya start dengan yang saya ikut macam yang barulah, baru punya. Jadi topik yang kita berhenti dulu, insya-Allah kita akan sambung apabila COVID okey. Jadi semasa online ni kita gunakan buku ni. Buku yang saya maksudkan adalah buku yang warna hijau tu. Semua orang dah dapat kan? Buku yang warna hijau. Ini. Saya rasa semua orang dah dapat kot. Sebab saya dah hantar dia punya kopi dia ke dalam Telegram dan juga dalam Telegram yang beralamat Nahwu Saraf Online 2021. Jadi kalau siapa yang tak ada yang tu boleh buka tu dan tuan-tuan akan dapat yang ni. Ini muka surat sebelum muka surat 1. Jadi kita akan pergi mengikut aturan buku ni. Jadi buku ni namanya adalah Saraf. Bukan Nahwu Saraf, Saraf saja. Jadi maknanya buku ni dia fokus kepada saraf. Jadi walaupun kita dah sentuh dah sikit-sikit dalam kelas hari Ahad tentang saraf, tetapi eloklah kita mulakan semula daripada pangkal supaya semua boleh ikut. Jadi kita gunakan buku ini dengan muka surat demi muka surat lah supaya tak ada yang cek-cek. Jadi siapa yang tak ada boleh download ini dan boleh buka. Ada yang bertanya di mana ada jual buku ni. Buku ni memang tak ada orang jual. Buku ni adalah dia ambil daripada online, cetakan daripada Indonesia. Jadi buku ni buku kepunyaan Indonesia tapi telah pengarang ni telah pun memberikan dia punya kebenaran, siapa-siapa nak pakai boleh pakai. Asalkan tujuan untuk pembelajaran, bukan untuk berniaga lah. Tuan-tuan ada buku tu buka daripada dia punya kulit tu, akan jumpalah dia punya mesej katakan boleh gunakan buku ini untuk tujuan pembelajaran. Jadi rasanya kita ni tujuan untuk pelajaran lah. Jadi dia bagi free dan tak ada bayaran apa-apa nak menggunakan buku. Jadi oleh kerana itu kita mulakan dengan muka surat sebelum 1. Muka surat sebelum 1. Jumpa? Semua orang ada buku ni dan jumpa muka surat sebelum muka surat 1. Muka surat 1 macam ni rupa dia. Ni sebelum 1. Ni dia rupanya. Okey. Jadi yang kita nak belajar ini adalah fokus kepada saraf dulu kerana untuk mempelajari balaghah, sebab kita punya fokus nak pergi ke balaghah. Balaghah tu kira peringkat yang akhir lagi segi nahwu dan saraf. Jadi apabila sampai balaghah tu maknanya kita dah mahirlah dengan i'rabnya, dah mahir dengan kenapa sesuatu tu bagi atas, huruf ujung berbaris atas, berbaris bawah, baris mati dan sebagainya. Jadi untuk itu kita mulakan dengan surat sebelum 1. Surat sebelum 1. Semua orang jumpa? Ada orang tak jumpa? Boleh beritahu? Nam. Jumpa ya? Semua jumpa? Jumpa Ustaz, jumpa. Okey, buka muka surat sebelum 1. Ini ada diagram di sini. Jadi diagram ni saya yakinlah ramai dia banyak dah familiar lah. Tetapi kita mulakan dengan muka surat ini supaya orang yang baru boleh mengikuti bersama. Jadi pada muka surat ini dia menceritakan kalimah.
Kalimah tu maknanya perkataan. Kalimah maknanya kalimah bahasa Melayu pun. Kalimah. Kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Jadi perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Jadi perkataan dalam Al-Quran tu sebenarnya ada 3 saja. Walaupun Quran tu tebal 6,000 muka surat, 6,000 muka surat dan 600 muka surat, tetapi dia punya jenis perkataan di dalam tu hanya 3, iaitu fa'il. Fa'il tu maknanya perbuatan. Kemudian yang keduanya isim, yang ketiganya huruf. Jadi dia mulakan dengan fa'il. Fa'il tu pula ada 3 jenis. Basicnya bukan 3 saja tapi banyak lagi. Yang basicnya adalah madhi, mudhari', amar. Madhi maknanya dah lepas, mudhari' maknanya sedang berlaku, amar maknanya suruh. Perbincangan seterusnya itu nanti kita akan pergi jumpa muka surat 4. Okay? Kemudian lepas itu ada isim. Isim pula terbagi kepada adada. Adada ni maknanya number, bilangan. Dan juga noun. Noun tu maknanya dia punya jenis-jenis isim. Jadi adada ni bilangan. Bilangan dia ada 3, iaitu 1 mufrad, single. Mufrad ni maknanya single. Musanna maknanya 2. Dan yang ketiga adalah jamak. Itu angka dia. Jadi angka dia mufrad, musanna, jamak. Jamak maknanya banyak, lebih daripada 3. 3 dan ke atas. Musanna maksudnya 2, mufrad maksudnya 1. Kemudian daripada musanna tu, kalau kita nak tahu dia sebagai musanna, di hujung pada nama tu, hujung pada satu-satu nama tu ada tambah alif nun. Alif nun bagi bawah. Bagi bawah tu maknanya adalah makna 2. Alif nun. Alif nun. Nun bawah, bagi bawah tu menunjukkan maknanya benda tu 2. Yang kita kata kita. Jadi kita 1, 2, kita bani. Bagi bawah tu bani maknanya 2 kitab. Tapi dia ada 2 keadaan. Satu keadaan dengan marfu', satu lagi keadaan dengan mansub atau majrur. Jadi kalau dia boleh sebut kita bani ataupun boleh sebut kita baini tambah ya nun. Jadi alif nun atau ya nun. Tambahan dia, kalau ada tambahan yang seperti ini, itu menunjukkan nama tu ada 2. 2 maksudnya ada 2. Kalau kitab, 2 kitab. Kalau kereta, 2 kereta. Kalau rumah, 2 rumah. Tetapi kalau jamak, maknanya lebih dari 2. 3 ke atas. 3 ke atas itu jamak ada terbagi pada 3 pula. Iaitu jamak taksir, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak taksir ni jamak pecah. Jamak pecah maknanya jamak tak ikut undang-undang. Kalau yang ikut undang-undang tu, kalau 1 mufrad tak ada apa-apa tambahan lah. Tapi kalau 2 tambah alif nun. Kalau jamak tambah wa nun ataupun ya nun. Ataupun alif ta. Kalau tambah wa nun maknanya jamak muzakkar salim. Maknanya jamak untuk lelaki. Nama tu nama lelaki. Ataupun ya nun. Macam ni juga. Ya nun dan wa nun. Kemudian kalau jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Salim. Salim maknanya selamat. Selamat maknanya ikut undang-undang. Kalau 1 tak ada apa-apa. Kalau 2 alif nun. Kalau 3 wa nun. Itu maknanya selamat. Jadi jamak selamat ni, jamak muzakkar salim ni adalah jamak lelaki yang selamat. Yang selamat maknanya ikut undang-undang. Iaitu tambah wa nun. Ataupun tambah ya nun. Manakala jamak muannas salim, jamak muannas salim ni jamak untuk perempuan. Macam contohnya kita ambil kereta. Kalau kereta itu adalah perempuan ataupun muannas. Muannas maknanya perempuan. Kalau kita ambil kitab, kitab tu maknanya muzakkar. Jadi ini pembagian dari segi jantina. Jantina ni muannas dan muzakkar. Jadi kenapa kereta itu perempuan? Mana ada tanda perempuan pada kereta? Tak ada apa-apa. Tetapi itu dia punya kaedah dia yang kita kena pakailah. Ataupun kita kata kapal. Kapal tu adalah Perempuan. dari segi bahasa Inggeris pakai she. Perempuan lah. Jadi dalam bahasa Arab pun kapal pun dianggap sebagai perempuan. Thank you.
Kalau perempuan, kalau jamak dia adalah tambah alif ta. Jadi jamak ada 3 jenis, jamak taksir, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ini kita akan dapat lebih detail lagi pada muka surat 13 nanti, insya-Allah. Kemudian kita ada satu jenis lagi, isim maknanya nama, lagi satu huruf. Huruf maknanya huruf lah. Alif batas satu huruf lah. Tetapi maksud huruf di sini huruf sebagaimana pada muka surat 16. Buka nanti pada muka 19 kita dapat apa dimaksud huruf, apa dia maksud fa'il, apa dia yang dimaksudkan dengan isim. Jadi sekarang ni kita pergi pada fa'il. Pada fa'il dia adalah pada muka surat 3 kemudian diikuti dengan surat 3 dan surat 4. Yang ini pendahuluan lah. Yang itu bacalah, tak ada salah itu. Muka surat 3. Muka surat 3 ni. Jadi muka surat 3 ni dia menceritakan bahawa kalimat ada tiga jenis tadi yang bagaimana kita bincang tadi. Kemudian muka surat 4 tu adalah menunjukkan pembahagian fa'il. Jadi fa'il tu terbagi kepada yang asal. Ini yang asal ni. Jadi dia kata fa'il itu adalah terdiri daripada fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Jadi fa'il adalah maknanya perbuatan. Perkataan perbuatan. Seperti makan, minum, berenang, terjun, naik, turun, itu semua adalah kita kata fa'il. Tapi kalau kita sedang naik, dipanggil fa'il mudhari'. Kalau telah naik, fa'il madhi. Kalau naiklah, maknanya fa'il amar. Jadi basic yang penting di dalam fa'il adalah 3, iaitu fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Fa'il madhi ni dalam bahasa Melayu ni tak ada lah. Tapi maksud dia adalah yang lepas ataupun kita panggil past tense. Yang kedua adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' adalah present tense. Bahasa Melayu nak panggil apa? Sedang. Fa'il sedang. Dan yang ketiganya fa'il amar. Amar adalah suruhan. Jadi madhi, mudhari', amar. Yang ini tuan-tuan tolong familiarkan. Fa'il madhi, fa'il yang lepas, fa'il mudhari', fa'il yang sedang berlaku, dan fa'il amar, fa'il adalah arahan. Jadi contoh yang bagi di sini adalah jalasa. Jalasa tu adalah fa'il madhi. Apa maksud jalasa? Jalasa itu maknanya dia telah duduk. Ijlis, duduk. Jadi jalasa maknanya dia telah duduk. Past tense. Kalau dia punya sedang duduk, yajlisu. Yajlisu adalah sedang. Ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' macam mana nak bezakan? Kerana ada tambah ya depan tu. Jadi ya tu menunjukkan dia. Jadi dia ada 4 huruf. Sebagai huruf mudhari' ada 4, iaitu ya untuk dia, ta untuk awak, ba ayat nun untuk kami, dan hamzah untuk saya. Jadi sama ada duduk di sini ya ataupun hamzah ataupun nun ataupun lagi satu ta, itu bukti dia adalah fa'il mudhari'. Jadi fa'il madhi dia 3 huruf saja. Bila jadi fa'il mudhari' tambah huruf mudhari'. Huruf mudhari' itu ada 4, iaitu alif, hamzah, ya, ta dan nun. Kalau alif tu hamzah tu maknanya saya sedang duduk. Kalau huruf ya ni ditukar menjadi ta, maknanya awak sedang duduk. Kalau tempat ya ni bertukar kepada nun, maknanya kami sedang duduk. Kalau huruf ya ni bertukar kepada huruf hamzah. Hamzah maknanya saya sedang duduk. Jadi ada 4. Ada 4 huruf tu adalah dipanggil huruf mudhari'. Yang 4 tu dipanggil huruf mudhari'. Jadi kalau ada di depan tu huruf itu dan berbaris atas, maknanya dia adalah fa'il mudhari'.
fa'il mudhari'. Dan baris depan baris hujungnya adalah baris dhammah. Kalau dalam keadaan dia marfu'. Jalasa dia sentiasa berbaris atas. Fa'il mudhari', fa'il madhi dia sentiasa berbaris atas bagi huruf yang di hujungnya. Maknanya baris hujungnya sentiasa baris atas. Itu fa'il madhi. Manakala fa'il mudhari' hujungnya sentiasa baris dhammah. Kalau tidak ada dia punya pengubah dia, amil dia. Amil ni maknanya yang mengubah baris dia. Jadi kalau tak ada di depan pada perkataan ini amil dia, maka dia tetap berbaris dhammah. Amil dia di antara yang popular adalah lam dengan lan. Kalau depannya ada lam, maka sin tu baris mati. Kalau depan tu ada lan, sin tu baris atas. Kalau tak ada apa-apa, dia baris dhammah. Itu fa'il mudhari'. Sifat fa'il mudhari' insya-Allah kita akan jumpa lagi pada muka surat yang akan datang. Kemudian ijlis. Ijlis adalah fa'il amar yang bermaksud duduklah. Duduklah ni maknanya kita suruh orang. Siapa yang kita suruh ni? Mestilah orang yang kita suruh tu orang yang di depan kita. Orang yang depan kita maknanya orang yang kita lawan bercakap. Siapa yang kita lawan bercakap ni? Dua orang. Sama ada dia laki-laki, awak ataupun awak perempuan. Jadi di dalam ni ada awak. Awak laki-laki ataupun awak perempuan. Dalam hal ini awak laki-laki. Kalau awak perempuan ada tambah huruf lagi. Jadi jalasa ni yang membuat dia, siapa yang membuat dia adalah dia. Jadi setiap perkataan fa'il dia mesti ada pembuat dia. Apabila fa'il mesti ada pembuat. Sebagai contoh duduk. Siapa yang duduk? Siapa yang duduk di dalam ni ada orang yang duduk. Siapa dia? Dia adalah dia. Tetapi dia ni tersembunyi. Dalam kataan jalasa ni tak ada sebut dia. Itu kita kata dia adalah isim dhamir yang tersembunyi. Dhamir mustatir. Huwa. Yang mustatir itu yang tersembunyi itu adalah huwa. Maknanya dia telah duduk. Itu makna penuh dia lah. Jalasa maknanya dia telah duduk. Kalau yajlisu maknanya dia juga. Tadi yang ini telah, yang ini akan. Dia akan ataupun sedang. Dua maksud. Sama ada akan ataupun sedang. Jadi yajlisu maknanya dia sedang duduk atau dia akan duduk. Tapi lebih maksud kepada dia sedang. Kalau akan ada tambahan dia sin ataupun saufa. Jadi jalasa ni maksudnya adalah fa'il mudhari' yang menunjukkan dia sedang duduk. Manakala ijlis, duduklah. Jadi duduklah ni tidak melibatkan time. Tidak melibatkan, kalau jalasa makna telah. Kalau yajlisu, sedang. Kalau ijlis, suruhan. Jadi suruhan makna time dia, waktu dia cakap lah. Jadi siapa pembuat dia? Siapa pelaku dia? Pelaku dia adalah anta. Sebab apabila kita suruh ni, mesti kita suruh orang depan kita. Kita tak suruh orang mereka, kita tak suruh dia, kita tak suruh dia yang tidak depan kita, yang bukan lawan cakap kita. Jadi yang lawan cakap adalah yang kita katakan muhatab. Muhatab. Manakala yang bercakap ni mutakallim. Macam sekarang ni saya adalah sebagai mutakallim. Antum semua adalah muhatab, orang yang sedang mendengar ataupun lawan bercakap. Jadi ijlis ini dia punya fa'il dia, pembuat dia adalah anta, awak. Jadi maknanya ijlis ni awak duduklah. Awak duduklah. Ada awak di situ walaupun di dalam ni tak ditulis. Itu dinamakan dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Maknanya dhamir mustatir, dhamir sembunyi, takdiruhu ditakdirkan anta, awak. Jadi dhamir ganti nama yang tersembunyi ditakdirkan awak. Itu dia punya kupasan daripada maksud ijlis. Ijlis maknanya duduklah. Contoh yang kedua, kataba. Kataba adalah menulis. Maknanya dia telah menulis. Di mana dia di dalam kataba ni tersembunyi. Tak nampak, tak disebutkan.
Tetapi kita faham bahawa di dalam katabah ni ada dia. Jadi makna perkataan katabahnya, dia telah menulis. Dia itu seorang lelaki sedang menulis. Jadi katabah. Kalau dia sedang menulis, yang ini telah menulis. Kalau dia sedang menulis, yaktubu. Yaktubu maknanya dia sedang menulis. Yang ini dia telah menulis. Yang ini dia sedang menulis. Dia, ya tu menunjukkan dia. Tapi kalau saya, aktubu. Azah tu adalah menunjukkan saya. Naktubu, kami. Kami sedang menulis. Kalau taktubu, awak sedang menulis. Jadi, dia sedang menulis katabah. Kemudian, katabah dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Manakala fa'il amar dia, uktub. Uktub maknanya tulislah. Siapa yang kita suruh ni? Awak. Anta. Jadi katabah dia telah tulis, yaktubu dia sedang menulis, aktub awak tulislah. Fa'il amar. Jadi 3 fa'il ni tak boleh lupalah. Saya yakin dah tuan-tuan semua dah familiar dengan masalah ini. InsyaAllah tak perlu kita ulang banyak, melainkan yang tak pernah melalui tajuk ini, mungkin barangkali dia ada pertanyaan apa-apa dia. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh keluarkan, boleh ceritakan, cakapkan, sama ada melalui percakapan ataupun tulis di bawah tu ada bahagian chat tu. Min fadlik ya Ustaz. Min fadlik Ustaz. Ya. Saya nak tanya Ustaz kata tadi, yang bercakap ismu mutakallim. Yang berdengar kita panggil apa? Yang dalam tu muhatta. Muhatta. Muhatta, ya. Muhatta. Syukran, jazakallah. Muhattabun. Mim ta khataba. Muhattabun. Nanti kita akan pergi detail yang tu insya-Allah. Okey. Okey. Kita pergikan dulu dia punya pengenalan dululah. Nah. Okey, apa tanda fa'il? Kita dah belajar fa'il tu ada 3. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Sekarang ni apa tanda fa'il? Jadi kita nak bezakan antara fa'il dengan isim dan juga huruf. Jadi kita kena dapat kenal, kita kena kenal dia. Huruf ke, fa'il ke, isim ke, supaya kita boleh beri makna. Kalau kita tak tahu dia isim ke, huruf ke, fa'il ke, macam mana nak beri makna? Sebab untuk memberikan makna tu, kita kena tahu dulu apakah jenis perkataan itu. Jadi sekarang ni kita pergi kepada tanda-tanda fa'il. Jadi di sini pada muka surat 5 ni adalah tanda-tanda fa'il. Ini sebahagian saja. Bukan semua. Tapi ini yang umum. Yang khususnya kita akan jumpa insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tanda-tanda fa'il tu di sini dia ada bagi 4 tanda. Jadi apabila perkataan tu ada perkataan saufa, dalam ayat tu ada perkataan saufa. Kalla saufa ta'lamun. Maknanya kamu akan mengetahui. Jadi saufa tu maksudnya akan. Jumpa muka surat 5? Semua jumpa? Tolong respon, semua jumpa? Jumpa Ustaz. Jumpa. Okay. Jumpa. Muka surat 5 tu di bawah fa'il tu kita jumpa perkataan saufa. Jadi saufa itu artinya akan. Tapi akan dia tu jauh lagi akan berlaku. Jadi lagi satu tanda dia sin saja. Satu saufa. Saufa ni menunjukkan perkara itu akan berlaku. Tapi masa untuk berlaku tu jauh lagi. Lagi satu kita akan jumpa sin. Macam ayat sayaqulu sufaha minan nas. Jadi ayat ini dimulakan dengan sayaku. Maknanya akan berkatalah orang-orang bodoh itu daripada manusia. Akan berkatalah manusia-manusia bodoh. Tentang apa? Tentang peralihan kiblat orang Islam daripada Baitul Maqdis kepada Mekah Mukarramah. Jadi orang-orang yang bodoh itu akan berkata. Jadi sayaqulu. Jadi sin ini menunjukkan akan. Tetapi lambat lagi, tak lama lagi. Kalau saufa akan juga.
Tapi lambat lagi. Mungkin berlaku pada hari Ahad, hari akhirat, ataupun mungkin berlaku beberapa tahun lagi. Tapi kalau sa ni, sa yakulu. Kataan asalnya yakulu. Yakulu maknanya mereka berkata. Jadi kalau bersin, sin tu menunjukkan tak lama lagi. Tak lama lagi maknanya turunnya ayat ni, tak lama berapa ketika sudah turun ayat ni, maka berkatalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mengatakan, apalah Muhammad ni, sekali hadap ke Makkah ni, sekali hadap ke Mekah. Ini agama apa ni? Tak konsisten, sekali sembah sana, sekali ngadap sini, sekali sini. Jadi orang tu orang dianggap sebagai orang bodoh. Sufaha tu ada bodoh. Jadi akan berkatalah orang-orang bodoh daripada manusia. Jadi ada sin. Sin tu tandanya yakulu tu adalah fa'il. Kalau saufa tak lamun. Tak lamun ni sah dia fa'il. Sebab ada saufa depannya. Manakala sayakulu, sah yakulu adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Apa tanda dia? Ada sin. Dengan ada tanda sin telah maka yakulu tu adalah sah. Dia adalah fa'il. Dan fa'ilnya fa'il mudhari'. Itu tanda yang kedua. Manakala tanda yang ketiga qad. Kalau dalam ayat itu ada qad, perkataan lepas qad itu mesti fa'il. Dalam ayat ini, contoh dalam ayat ini, qad aflaha mu'minun. Qad maknanya sesungguhnya. Jadi qad itu bukti bahawa aflaha itu adalah fa'il madhi. Fa'il. Bukti fa'il. Aflaha ni adalah fa'il bukan madhi tapi fa'il mudhari'. Qad aflaha akan qad sesungguhnya akan menang. Astagfirullahalazim. Ini fa'il madhi ni, fa'il madhi. Aflaha ni fa'il madhi, tetapi fa'il madhi yang ditambah satu huruf. Yang mana kita belum sentuh lagi. Fa'il mudhari', fa'il madhi ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Fa'il madhi yang 4 huruf adalah ditambah dengan hamzah, tambah dengan alif, tambah dengan sabdu. Salah satu daripadanya. Jadi yang ini ditambah dengan hamzah. Maknanya dia adalah fa'il madhi mazid. Mazidah maknanya ada tambahan. Apa tambahan dia? Hamzah. Asalnya adalah falaha. Falaha itu maknanya dia telah menang. Dia telah berjaya. Itu falaha. Tapi tambah hamzah aflaha, dia sudah mengubah makna dengan tambah hamzah tu dia menjadikan menjayakan. Sesungguhnya telah menjayakan ataupun telah dijayakan al-mu'minun. Jadi telah dimenangkan orang-orang mukminun. Jadi perkataan aflaha itu apa? Perkataan aflaha itu adalah fa'il. Apa buktinya? Sebab depannya ada qad. Fa'il ni fa'il apa? Fa'il ni fa'il madhi. Tetapi tambah satu huruf. Asalnya falaha tambah dengan hamzah jadi aflaha. Daripada falaha maknanya telah berjaya, telah menang. Jadi aflaha telah dimenangkan. Telah dimenangkan orang mukmin. Siapa yang menangkan ni? Dia. Di dalamnya ada dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Jadi Allah telah memenangkan orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Jadi ayat ni ayat dalam surah Al-Mu'minun. Itu tanda yang ketiga. Dan tanda yang keempat adalah ta. Ta mati. Ta mati itu menunjukkan pembuat dia adalah perempuan. Pelaku dia adalah perempuan. Di sini qalat. Qalat makna dia adalah macam mana nak besarkan dia? Tak besar. Qalat. Jadi qalat asalnya dah qala. Qala maknanya dia telah berkata. Dia tu siapa? Dia tu orang lelaki. Tapi kalau kita nak kata orang tu orang perempuan, tambah ta yang mati hujungnya. Lepas qala tu tambah ta tu berbaris mati. Maka itu adalah perkataan yang dilakukan oleh orang perempuan. Pembuat dia adalah orang perempuan. Jadi qalat. Qalat apa?
6 latu. 6 latu tu semut. Seekor semut. Qalat 6 latu, jadi ada ta marbutah tu menunjukkan bahawa semut tu adalah muannas. Jadi apabila pembuatnya muannas, maka dia perbuatan dia mesti ada tambah ta huruf mati tu. Menunjukkan ia adalah perbuatan yang dibuat oleh muannas. Muannas tu siapa? 6 latu, iaitu seekor semut. Ada ta marbutah tu menunjukkan muannas. Dan ya ayuhal namlu, wahai semut-semut. Jadi dia ni qalat, 6 latu ni adalah dia punya bos dia atau ketua kaum dia. Dia berseru kepada kaum dia, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut. Kemudian udhulu tu adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il amar. Udhulu masakinikum. Masuklah kamu semua ke dalam sarang-sarang kamu. Jadi qalat namlatun ya ayyuhal namlu udhulu masakinikum, iaitu berkatalah namlu. Kata namlu, apa berkata ni, qala ni maknanya dia mengajukkan percakapan tu. Jadi dalam bahasa kita cakap ajuklah. Cakap ajuk. Mana cakap ajuknya? Ya ayyuhan namlu udhulu masakinikum. Itu cakap yang disebut oleh bos semut tadi. Jadi bila qalat itu maknanya cakap ajuk. Apa cakap ajuknya? Cakap ajuknya ialah ya ayyuhan namlu udhulu masakinikum. Wahai semut-semut semua, masuklah kamu ke dalam sarang. Kerana bimbang kamu dipijak ataupun kamu mati kerana dipijak oleh tentera. Apa ni? Tentera siapa ni? Yang semut ni. Yang boleh cakap semut ni adalah tentera Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kan? Jadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi berkatalah semut tu, wahai semut-semut semua, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu, nanti kamu akan dipijak oleh tentera-tentera Sulaiman sedangkan dia tidak sedar dan sebagainya, ayat berikutnya. Jadi yang kita nak fokus ini adanya ta berbaris mati sesudah fa'il madhi. Fa'il madhi ada ta baris mati. Ta baris mati itu menunjukkan muannas dan menunjukkan perkataan itu adalah perkataan fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Jadi tandanya ta. Apa bukti fa'il? Kerana ada ta sesudah perkataan perbuatan itu. Jadi qalat maknanya telah berkatalah orang perempuan, bukan orang di sini tetapi semua itu dianggap sebagai muannas. Jadi ta mati di hujung pada perkataan fa'il tadi adalah menunjukkan dia tanda perkataan itu fa'il. Jadi ulang balik, tanda fa'il yang ternyata di sini yang jelas, yang sebagai asalnya, yang pertama sawfa bermaksudnya akan datang tapi lambat lagi. Yang keduanya qad sesungguhnya, dan yang ketiganya sin akan juga tapi tak lama lagi. Kemudian yang keempatnya ta mati, menunjukkan perkataan itu dicakapkan oleh muannas. Sama ada muannas itu manusia, perempuan, ataupun muannas itu binatang, adalah dianggap sebagai muannas. Sejauh ini ada siapa-siapa yang perlukan keterangan yang lebih tambahan? Saya harap tuan-tuan tak malu sebab kita jauh, tak nampak pun. Ada yang tutup kamera pun tak nampak pun, kalau tanya pun tak apa je. Jadi kalau ada, sila kemukakan soalan, sama ada tulis di bawah, tulis dengan klip chat tu, ataupun terus tanya direct. InsyaAllah kita akan boleh berbincang. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Kalau nak tulis komen, klik kat mana nak tulis? Bukan nak cakap, nak tulis. Kat bawah tu ada tulis chat. Kan tu, kemudian tulislah. Dekat mana chat? Tak ada. Bawah. Share. Tekan more tu. Sebelah Tekan more. sebelah Oh, share. tekan. Oh, puan guna handset ya? Ya, guna handset. Kalau guna handset tekan. Tekan more dulu. Dekat more tu ada tulis chat and then angkat tangan, raise hand. So you tekan chat.
Oh, Chat tukang more dulu ya? Dekat situ ada 2-3. Dia tulis tu jangkat Oh, dan tangan. pergi ke chat lah. Kalau yang nak Kalau nak tulis, apa dia tulis chat, raise hand kan? Lepas satu lagi apa, saya pun tak buka ni. Dia kata chat, raise hand, meeting settings. You raise hand untuk bertanya lah. Kalau chat untuk you tulis. Okey. Terima kasih. Terima Syukran. kasih. Alhamdulillah. Syukran. Afwan. Ustaz, soalan. Tadi Ustaz Ah. cakap pasal ini untuk mengenal fi'il kan? Saufa, Ya. sayaku, qalat. Semua contoh ni adalah contoh untuk fi'il madhi ke mudhari' ke amal. Sebab dia macam bercampur sikit kan? Macam mana kita nak tahu bila Okey. dia adalah madhi, bila dia mudhari', bila dia amal. Okey. Yang pertama saufa. Saufa tu makna akan. Sudah tentulah selepas saufa tu bukan fa'il madhi. Sebab akan. Kalau akan, maknanya akan belum berlaku lagi. Akan. Jadi, tak ada sesuai lah kalau kita bubuh lepas saufa dan fa'il madhi. Sebab apa? Sebab lepas saufa maknanya akan. Akan berlaku. Tapi jauh lagi akan berlaku. Jadi, kalau lepas saufa, mestilah fa'il mudhari'. Begitu juga lepas sa. Sayaqulu sufaha. Jadi sin tu adalah menunjukkan akan. Kalau akan makna sau tu makna akan, pastilah makna dia, mestilah perkataan selepasnya perkataan mudhari' iaitu perkataan yang akan berlaku. Tapi kalau qad aflaha, sudah qad sesungguhnya. Sesungguhnya maknanya benda tu dah berlaku. Kalau benda berlaku, tak boleh kata sesungguh sebab kita tak tahu betul ke tidak. Berlaku benda tu sesungguhnya ada yang sesungguhnya qad. Jadi mestilah benda yang telah berlaku. Jadi kita tahulah bahawa selepas qad adalah fa'il. Fa'il tu fa'il apa? Fa'il madhi. Sebab apa madhi? Sebab sesungguhnya kiamat itu pasti berlaku. Kiamat itu mesti belum berlaku. Tetapi kepastian itu menunjukkan benda itu telah berlaku. Jadi qad itu menunjukkan telah. Manakala qalat ada tambah ta yang mati itu menunjukkan telah bercakap seorang perempuan ataupun telah bercakap satu mu'annas. Mu'annas itu boleh jadi binatang, boleh jadi semut, boleh jadi apa-apalah. Tetapi dipanggilkan sebagai golongan mu'annas. Jadi sudah tentulah lepas aja qala ada ta mati itu menunjukkan perkataan itu adalah fa'il madhi. Telah berkata. Siapa yang telah berkata? Semut. Jadi kalau ta mati hujungnya itu maknanya fa'il madhi. Kalau qad maknanya selepasnya fa'il madhi. Kalau saufa selepasnya ialah ta'lamun fa'il mudhari' dimulakan ta. Ta itu adalah menunjukkan dia fa'il madhi kepada awak. Awak. Kalau wanun tu ramai. Jadi awak kalau ramai maknanya jadi apa? Awak kalau ramai. Kamu. Itulah masalah bahasa Melayu kita tak boleh nak beri terjemahan direct. Jadi ta'lamun maknanya awak ramai-ramai mengetahui. Kan? Jadi ta dengan wanun. Wanun tu tak ada jamak tadi. Yang ditambah wanun. Manakala ta tu menunjukkan awak. Jadi maknanya awak yang ramai bilangannya lebih daripada 3 dan ke atas. Itu sayaqulu. Sayaqulu akan berkata. Yaqulu, mereka akan berkata. Jadi itu menunjukkan akan. Manakala ta tadi menunjukkan telah. Jadi dua yang akan, dua yang telah. Qad dengan ta mati menunjukkan telah atau fa'il madhi, manakala fa'il mudhari' sin dengan saufa. Okey? Boleh? Ada soalan tambahan? Min fadlik Ustaz. Bermakna ta ta'nis cuma digunakan untuk muannas sajalah. Tidak semua, tapi dalam kes ini adalah untuk muannas. Tapi bermakna dia tidak khusus untuk muannas saja. Boleh pakai muzakkar sekali juga, ya.
Tak boleh. Asalkan dia ada Kalau pada fa'il madi tambah ta muannas tu, itu untuk it's muannas, only untuk muannas saja. tidak muzakkar. Tetapi jangan setiap kata ni ada ta mati hujungnya kita kata dia adalah Dia muannas. kata oleh muannas. Sebab ada Aha. ta yang mati hujung tu bukan maksud muannas, tapi maksud selain daripadanya. Ada. Nanti Okey. kita akan tambah. Okey, InsyaAllah. faham tu. Alhamdulillah. Okey. Okey. Faham tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini diterang balik apa maksud qad, kemudian maksud sin, kemudian lagi maksud saufa, dan juga ta taknis. Sebagaimana yang kita bincang tadi. Jadi kalau tak ada soal berbalik, kita akan teruskan pada muka surat berikutnya. Kalau ada, kita boleh bincang lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang fa'il. Ya. Iaitu ayat yang kedua Ya, yang berbunyi qad aflahal mu'minun. ya, Jadi kalau kita lihat aflaha tu daripada tiga huruf kan? Iaitu Ya. sulasi. ya, Apabila masuk ada penambahan mazid hamzah, ya, dia jadi aflaha. ya. Jadi aflaha tu dia telah memberi makna rubai lah tu. Jadi 4 lah. Betul. Ya, Betul. Jadi adakah hamzah di situ apabila kita beri makna qad haflahal mu'minun, maka dengan penambahan hamzah itu dia boleh memberi makna sesungguhnya hamzah tu ialah memberi. Suruhnya telah memberi kemenangan bagi orang-orang beriman. Jadi hamzah tu memberi makna memberi. Bolehkah dikatakan begitu? boleh hampir-hampir betul. Tapi dia punya maksud dia adalah kalau sekiranya kata jalan, menjalankan, habis tambah alif hamzah. Kalau sekiranya duduk, mendudukkan. Kalau sekiranya makan, memakankan. Kalau sekiranya berlari, membelarikan. Atau turun, menurunkan. Jadi tambah hamzah itu adalah tambahan kepada yang asalnya adalah falaha ataupun fa'ala. Kalau wazan dia fa'ala. Jadi bila tambah hamzah jadi aflaha. Aflaha tu masih lagi fa'il madi. Tetapi hanya tambah satu huruf. Bila tambah satu huruf, jadi makna dia pun sudah berubah. Daripada falaha tadi telah menang. Jadi kalau boleh tambah hamzah aflaha telah memenangkan orang-orang mukminun. Jadi bukan dia menang sendiri, tapi ada Beri kemenangan. dia. Siapa dia? Yang memenangkan dia Allah lah. Di dalam tu ada Allah ataupun huwa. Qad aflaha. Jadi kalau kita nak beri makna penuhnya, sesungguhnya Allah telah memenangkan orang-orang yang beriman. Sebab apa memenangkan? Sebab ada tambah hamzah depan. Kalau tak ada hamzah tu jadi falaha. Kalau falaha maknanya telah menang orang-orang mukmin. Itu fa'il yang tidak ada tambahan. Telah menang. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, Ya, Ustaz, huruf hamzah ni kira huruf mazidah Ustaz. ini mazid, dipanggil mazid. Mazid tambahan, huruf tambahan ya. Tambahan kepada huruf ni tambah satu huruf. Jadi fa'il madi ni boleh tambah satu huruf, ada 3 huruf yang boleh tambah untuk jadikan dia 4. Sama ada ditambah dengan hamzah bagaimana ayat ni, tambah dengan alif, tinggal satu lagi tambah dengan sabdu. Jadi kalau tambah sabdu, maksud dia sudah lain. Kalau tambah alif, maksud dia pun lain. Kalau kita tambah sabdu, katakan falaha ni tambah sabdu, jadi falaha. Falaha maksud dia memenangkan juga. Tapi dalam suasana berlainan dengan aflaha. Kalau aflaha ni memenangkan juga, tapi menangkan menunjukkan kekhususan. Kalau tambah alif, falaha. Falaha itu menunjukkan sama-sama menjayakan atau sama-sama mendapat dia punya kejayaan. Jadi boleh tambah alif, boleh tambah hamzah, boleh tambah sabdu untuk 4 huruf. Ada lagi tambah 2 huruf. Ini tambah 1 huruf ni.
hurufnya adalah sama ada hamzah, sama ada alif, sama ada sabdu. Atau sabdu itu dianggap sebagai tambahan satu huruf. Jadi kita pergi yang satu huruf dulu. Jangan pergi yang lebih dulu. Sebab kalau lebih itu lagi akan menimbulkan kekeliruan. Kita akan sampai bab yang tambah ni pada muka surat saya lupa apa, tapi bab yang keempat ke atau yang kelima? Bab yang keempat. Bab yang keempat, sulasi mazidah. InsyaAllah kita akan sampai gitu. Iaitu ada tambahan dia. Apakah huruf-huruf tambahan tu? Nanti kita akan jumpa apabila kita sampai pada bab yang keempat. Kalau tuan-tuan buka nak tahu apa tambahan dia, bukalah muka surat sebelum 61. Tapi nanti dah dulu. Jangan buka sekarang. Itu nak tunjukkan kita akan sampai. Kita akan sampai. Tapi kita tak boleh buat semua ini belaka. Jadi kalau tak ada soalan lain, kita akan terus kepada muka surat berikutnya, iaitu pengumpulan fail. Puan Kalsum ada angkat tangan. Ada soalan ke Puan Kalsum? Ya, Ani nak tanya. Jadi balik pada aflaha tadi, adakah kita consider aflaha tu sebagai rubai as a root word ataupun falaha tu sebagai sulasinya as a root word? Kita katakan dia sulasi mazid, iaitu tambah hamzah. Ada juga saya dengar orang kata macam wazan afala kan. Aflaha ni sama wazan afala kan? Ya. Sama tak Ustaz? Ya. Jadi begini, dia punya root word dia adalah fa lam ha. Tiga lah, maknanya sulasi, kita consider sulasi dia tiga root word tu sebagai as a root word lah. Ya, betul. Sulasi. Itu dia punya root word dia. Dan root word tu dalam keadaan madi. Jadi root word tu ditambah dengan satu huruf. Apa hurufnya? Mujarad lah, maknanya root word dia mujarad lah, tak ditambah. Falaha tak ditambahkan, mujarad. Falaha. Lepas tu, soalannya macam mana? kalau falaha ni dia punya wazan dia fa'ala kan? Sama ke Ustaz? Wazan dia fa'ala, Yes. betul. Betul. Kalau aflaha wazannya af'ala. Af'ala, betul. Sekarang ni sama ada just terminologi aje lah, saya rasa maksud dia sama. Kadang ada juga saya dengar orang kata af'ala tu adalah root word rubai sebagai root word dalam 4 huruf. Bolehkah kita kata macam tu? Nak kata itu boleh, tapi sedikit mengelirukan lah kalau belum familiar. Tapi saya sebenarnya saya faham apa-apa yang root word tu dia bermula kepada tiga huruf saja. Macam mana yang Ustaz ajar daripada mula lah. Tapi ada juga saya dengar orang kata yang dia ada rubai tu as a root word. Rubai. Ada ke Ustaz? Root word perkataan ini adalah falaha ataupun fa'ala. Tetapi tambah satu huruf. Huruf yang ditambah itu adalah hamzah. Jadi aflaha. Jadi aflaha itu tidak lagi lah dikatakan root word sebab dia sudah ada tambahan. Jadi dia dikatakan fa'il mazid. Tapi rubai ada 4 huruf. Apa 4 huruf tu? Hamzah, fa, lam, ha. Jadi kita memahamkan dia punya root word dia adalah falaha. So jadinya sulasi mazid lah. Sulasi mazidah. Mazidah. Okey. Terima kasih Ustaz. Syukran. Okey, afwan. Okey, ada lagi? Ada lagi? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita pergi pada muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya. Sebab kita ni pergi agak laju sikit. Kerana kita ni nak memfamiliarkan kita ulangan ni kan. kunci kepada ilmu balaghah. Jadi kita pergi pada muka surat 7 1.2.1.2 iaitu pengumpulan fa'il. Jadinya fa'il ni kita kumpulkan.
Yang pertama itu adalah dikata fa'il lazim dan fa'il muta'addi. Ini tolong fahamkan. Fa'il lazim dan fa'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fa'il lazim dan apa yang dimaksudkan fa'il muta'addi. Jadi fa'il ni adalah fa'il muta'addi ini dikata transitif. Transitif ni payah sikit kita nak bagi fahamkan. Lagi satu fa'il intransitif. Lazim ni maknanya lazim. Lazim ni maknanya perkataan yang tidak memerlukan penyambut. Ataupun boleh kita fikirkan, katakan bahawa fa'il lazim ini adalah fa'il yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Contohnya macam tidur. Tidur. Tidur ni adalah fa'il lazim. Dia tak perlukan menyambut. Kita tak boleh tanya tidur apa. Tak ada. Jadi dia tak perlukan penyambut. Muta'addi itu adalah dia punya transitif dia ataupun penyambut dia. Jadi perkataan itu adalah perkataan lazim. Tetapi kalau sekiranya perkataan itu fa'al muta'addi, dia memerlukan penyambut. Sebagai contoh, perkataan fa'il lazim sebagai tidur. Jadi tidur ni dia tak ada penyambut. Tidur apa? Tak ada. Tidurlah. Maknanya dilakukan oleh seluruh anggota. Tidur. Manakala kita ambil kata fa'il yang muta'addi, fa'il seperti akala. Akala dia telah makan. Jadi dia telah makan. Ayat itu kalau kita buat gunakan ayat dia telah makan, tak lengkap. Kena bagi tahu makan apa. Itulah muta'addi dia. Itulah penyambut dia. Jadi perkataan fa'il lazim, fa'il yang tidak memerlukan penyambut. Manakala fa'il muta'addi, muta'addi itu maknanya muta'ad itu bergantung. Kata yang bergantung. Bergantung kepada apa dia. Kalau makan, makan apa? Makan nasi. Makan roti. Ataupun kalau kita sebut contoh yang lain-lain lah. Yang di mana dia adalah memerlukan penyambut. Jadi kalau memerlukan penyambut, itu kita panggil muta'addi. Kalau yang tidak memerlukan penyambut, itu adalah fa'il lazim. Fa'il lazim tak ada penyambut. Ataupun fa'il lazim ni yang dibuat oleh anggota keseluruhan badan. Tidur ke, ataupun zahaba ke, pergi, ataupun jalasa ke. Semua perkataan-perkataan itu adalah seluruh anggota terlibat. Jadi apabila seluruh anggota terlibat, dia tak ada lagi penyambut. Tetapi kalaulah perkataan itu hanya dilakukan oleh sebahagian daripada anggota. Bagaimananya tumbuk. Saya menumbuk. Tumbuk apa? Tumbuk apa namanya? Whatever lah, dia tumbuk apa? Ataupun saya makan. Makan apa? Dan seumpamanya. Jadi mana-mana perkataan yang dilakukan oleh sebahagian daripada badan atau tubuh, maka kita katakan dia fa'il muta'addi. Tetapi kalau dilakukan oleh semua tubuh, maka dia adalah fa'il lazim. Contohnya seperti tadilah. Sini diberi contoh di sini. Dia kata contoh fa'il muta'addi adalah menolong, melihat, zahaba. Manakala yang lazimnya dikata zahaba dan jalasa. Jadi kalau menolong, maknanya kita tolong apa? Kalau kita nazara makna lihat. Lihat apa? Mesti ada objek dia. Jadi oleh kerana ada objek tu, kita panggil dia muta'addi. Kalau tak ada objek, maka dia dipanggil lazim. Okey? Itu maksud fa'il lazim dan fa'il muta'addi. Ada soalan yang ni? Ada yang tak jelas? Mifadli Ustaz ya. Dalam erti kata, kita kata dia dilakukan oleh anggota badan sepenuhnya, kita panggilkan dia muta'addi. Elaklah fi'il lazim. Kalau penyambut dia, that means ada sambungan, that means subject dia, that means this one is syibhu jumlah lah ya. Bukan sumber jumlah. Ini tak ada kait sumber jumlah ni. Muta'addi ni adalah yang memerlukan penyambut. Macam contoh nazara. Nazara tu melihat. Tapi kalau nasihat dia mesti tak lengkap.
Lihat apa? Ya Jadi apa? dia ada Kan? objek dia. Objek itulah yang kita katakan dia adalah mutaaddi. Tetapi kalau dia tak ada memerlukan mutaaddi, sebagai contoh macam jalasa. Jalasa dia tak perlukan mutaaddi, dia tak perlukan objek. Sebab dia dilakukan oleh seluruh anggota. Tapi teori mengatakan seluruh anggota dan sebahagian anggota ini bukan keseluruhan perkataan. Ada perkataan-perkataan yang walaupun dibuat oleh sebahagian anggota, tapi dia juga kadang-kadang adalah fa'il lazim dan sebaliknya. Jadi buat masa ini kita mudah nak ingat bahawa kalau perbuatan itu dilakukan oleh sebahagian daripada anggota, maka itu kita kata dia mutaaddi. Tapi kalau buat oleh semua anggota, maka itulah lazim. Lazim. Buat peringkat ini. Belum semua perkataan, jangan kata semua perkataan. Ini hanya teori mudah. Teori mudah buat peringkat kita ni lah. Peringkat yang akan datang je kita akan jumpa lebih. Tetapi bila kita gunakan pada saya lah, mungkin yang lain dia faham. Pada saya rasa a little bit confused bila kita kata dilakukan oleh seluruh anggota badan. So fi'il lazim. Tapi bila kita kata dilakukan oleh what do you call separuh anggota badan, macam kita kata nasara. Kan dia menolong. Menolong apa? Macam kita tidur tadi fi'il lazim. Tidur kita boleh kata tidur di mana? Kan dah ada juga objek. Itu yang saya confuse. Okeylah. Because separuh anggota badan dan separuh anggota badan. Ya. Jadi kalau susah nak memahami itu, tak usah pakai yang tu. Pakai yang fa'il lazim tu tak perlukan objek. Okey? Yes. Kalau fa'il mutaaddi memerlukan objek. Perlukan objek. Okey. Lebih mudah. Yang separuh badan tu payah sikitlah. Tapi saya suka yang tu kerana mudah nak ikat. Mudah nak distinguish lah mana satu yang lazim, mana yang tadi. Tapi dia punya pembahagian dia, satu yang ada objek, satu lagi yang tak ada objek. Yang ada objek tadi ada objek, disambung dengan objek. Disambung dengan objek. Yang tak perlukan objek tu kita panggil fa'il lazim. Syukran jazakallah. Ringkasnya macam itulah. Okey. Semua okey? Orang baru, orang lama, orang senior dan sebagainya semua okey? Okey. Okey Ustaz. Nurul Izzah okey? Tak ada. Okey. Okey? Setakat ni okey lagi. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada lagi pertanyaan, kita pergi kepada yang nombor 2. Okey? Yang nombor 2 adalah fa'il bina sahih dan fa'il bina mu'attal. Apa maksudnya dia? Fa'il bina sahih itu maknanya fa'il yang terdiri dari perkataan-perkataan yang sahih. Apa huruf sahih? Huruf sahih adalah bukan alif, waw, ya. Kalau dalam satu perkataan itu tak ada perkataan alif, waw, ya, maka itu dianggap sebagai fa'il bina sahih. Contohnya macam depan tadi, yang atas tadi, zahaba. Zahaba tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Maka itu adalah dipanggil fa'il sahih. Maknanya huruf dia adalah huruf yang bukan termasuk dalam huruf yang sakit. Huruf sakit itu apa dia? Dalam bahasa Arab ni huruf sakit ni adalah alif, waw dan ya. Jadi kalau satu-satu perkataan tu ada salah satu dari huruf ni tadi, alif atau ya atau ya, alif, waw, ya. Kalau tak ada yang tu, maka kita panggil dia adalah huruf sahih. Ataupun kita panggil fa'il bina sahih. Fa'il yang terdiri pada huruf-huruf yang sahih. Maknanya fa'il yang tak ada huruf alif, huruf waw, huruf ya. Sama di tengah, di tepi ataupun depan. Kalau tak ada huruf tu, maka dia sahih. Jalasa. Jalasa tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Maka dia adalah sahih, fa'il bina sahih. Manakala lagi satu, fa'il bina mu'attal. Mu'attal tu maknanya sakit. Huruf sakit ni ada 3. Itu kena ingat. Ini tak boleh lupa ni. Yang 3 ni, satu alif, satu waw, satu ya. Jadi apabila perkataan tu ada mengandungi alif atau waw atau ya, sama ada tengah atau tepi ataupun belakang,
maka dia dianggap sebagai sakit. Fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal ni sedikit complicated. Tapi fa'il sahih senang kerja. Jadi di sini dia kata fa'il sahih, fa'il yang ada mengandungi, yang tak ada mengandungi alif, waw dan ya. Sebagai contoh di atas tadi, nasara, nazara, zahaba, jalasa, itu semua fa'il sahih. Apa yang sahih? Semua hurufnya tidak ada yang sakit. Tidak ada mengandungi waw, tidak ada mengandungi ya, tidak ada mengandungi alif. Maka dipanggil dia fa'il sahih. Dan hukum dia adalah seperti yang kita bincangkan tadi. Manakala fa'il mu'attal adalah fa'il sakit. Fa'il sakit itu dia ada mengandungi huruf-huruf sakit. Sama ada alif, sama ada waw, ataupun sama ada ya. Contoh yang dia bagi di sini, di tengah-tengah perenggan tu, contoh mu'attal adalah sa-ra. Sa-ra. Sa-ra adalah 3 huruf. Sa, alif, ra. Yang mana ada alif di tengahnya. Alif tu huruf sakit. Maka oleh kerana dia ada huruf sakit, maka kita panggil dia adalah fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal ataupun fa'il yang ada mengandungi huruf sakit. Apa huruf sakitnya? Alif. Duduk di tengah. Jadi sa-ra. Sa-ra tu maksudnya adalah jadi. Telah menjadi. Sa-ra. Manakala perkataan rama. Ra, min, ya, ataupun alif maksurah. Dengan maksud melempar. Rama. Rama itu adalah fa'il mu'attal. Itu fa'il yang sakit. Begitu juga dengan hasyiyah. Hasyiyah artinya takut. Dari yang mana ada dia punya huruf sakitnya duduk di akhir sekali. Itu ya. Hasyiyah. Jadi huruf sakit seperti itu, maka oleh kerana ada huruf sakit dalam kataan itu, maka kita panggil dia adalah huruf ataupun fa'il bina mu'attal, iaitu fa'il yang mengandungi fa'il huruf sakit. Dan akhirnya dia beri contoh situ waqaya. Waqaya tu maknanya menjauhkan diri, jauhkan. Waqaya, menyelamatkan. Waqaya. Waqaya, mana ada huruf sakit. Sakitnya namanya alif maksurah di hujungnya. Jadi itu adalah huruf mu'attal ataupun fa'il mu'attal. Jadi wazan dia masih pakai wazan fa'ala. Tetapi ain dia, kalau sara, ain dia adalah alif huruf sakit. Kalau sekiranya ramaya, itu fa'ala, lam dia huruf sakit. Hasyiyah, ya tu di hujung. Jadi fa'ala, lam dia adalah ya. Waqaya, la, huruf sakitnya, ya, huruf sakitnya adalah huruf ya, waqaya. Dan wazan dia fa'ala juga, tapi fa'ala lam dia adalah huruf sakit. Jadi huruf sakit itu akan kita bincangkan di dalam bab yang ke-8. InsyaAllah. Jadi cuma nak tahu sekarang ni, nak beritahu bahawa fa'il ni ada jenis yang sihat, ada jenis yang sakit. Jenis yang sihat tidak mengandungi huruf sakit. Huruf sakit itu apa dia? Alif, waw, ya. Dan fa'il bina mu'attal. Mu'attal itu makna huruf yang sakit. Huruf yang sakit tu mana-mana kataan dia sama tengah ataupun satu ataupun dua. Kalau ada di dalam kataan itu huruf tu ada mengandungi huruf sakit, sama ada satu atau dua, maka kita panggil dia fa'il bina mu'attal ataupun fa'il yang mengandungi huruf yang sakit. Itulah istilah fa'il bina sahih dan fa'il bina mu'attal. Ada pertanyaan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, oh, dah 1 jam ya. Okey, saya tulis di dalam WhatsApp tu start 9.30 sampai masa yang akan ditentukan yang disetujui oleh ramai. Jadi sekarang cuba suarakan, beri pandangan. Pukul berapa kita nak habis kita punya kelas ni? 1.5 jam ke, 2 jam ke, ataupun bil sampai berapa? Sampai pukul berapa? Boleh beri cadangan? Kita Kalau Ustaz, kalau ikut penyesuaian Ustaz perlukan 1 jam ke 1.5 jam? Saya 2 jam pun insyaAllah boleh.
Masya Allah, mafi muskilah. So, okay, Alhamdulillah. Kalau perlu 2 jam setengah insya-Allah boleh. Insya-Allah. Ini cepat sangat ni Ustaz. Ya, Ni cukup cepat. Very fast. very fast lah. Refresher Alhamdulillah. lah. Tak, This is I refresher. Because It's okay. it is refreshing kan. Refresher It's course. okay. Jadi apa pilihan kita? Satu jam setengah lah. 1 jam setengah ke ataupun 2 jam? Antara dua. 1 jam setengah. Saya syorkan Ustaz. Saya syorkan since kita Ya. online, jam cukup Ustaz. 1 jam. Cukup. 1 jam tak ada habis. Tak ada habis. Ya, cakap betul lah. betul. Tak sempat. Tak banyak cerita, boleh cerita. Ya, betul. I think 1.5 to 2 hours is fine. Jadi tetapkan. Boleh lah tu. Satu jam, Satu jam setengah. Ah, 1 jam setengah. Kedua lah. Maknanya Saya cadang Ikut 1 pada- jam setengah sesuai lah. okey. 1 jam setengah lah Ustaz. Okey, Ya, setuju. betul. 1 jam setengah okey. Mula pukul Tuk, dah 9 copek kau. habis pukul 11. Mula Ustaz. 9:30 Habis. 11. 11. Pukul 11. 11 lah. Inilah. Habis pukul 11 ya, 1 jam setengah. Pukul Ah, 1 jam okey. setengah lah. Okey, kalau dah setuju gitu kita akan habis pukul 11. Jadi sekarang ni ada 15 minit lagi. Alright. Okey Ustaz. Setuju. Okay. Ini tadi Ikut start. dari- Awal start pukul 9 dah start tadi. Ustaz, Ini awal pukul kita start. Itu intro je. Aduh, okay, whatever it is lah. Based on Jadi- all, majority. Jadi untuk bulan 2 ni kita lebih kepada intro lah. Okay. Ya. Tuan-tuan nak tengok dulu dan sebagainya. Jadi mungkin selepas 4 kelas ni tuan-tuan rasa ini mudah sangatlah, kita naikkan sikitlah dia punya punya Betul betul. sebab tu bagi 1 bulan ni percuma tak payah bayar tu. Tak payah bayar orang. Refresher course. Kalau nak bayar orang nanti lepas bulan 3 ke atas tu bolehlah. Boleh. RM50 bulan. Kita ambil RM50 je kerana kita tak payah nak bayar sewa dewan. Okay. Betul. Kalau bayar sewa dewan tu kita ambil RM60. Lah ni tak payahlah sebab sewa dewan RM10 tu kita tak terlibat, jadi kita ambil RM50 je lah. Jadi insyaAllah iuran tu kalau nak bayar bulan depan. Bulan ni tak payah. Bulan ni kita free lah nak tengok nak terus ke atau apa. Ada yang mungkin rasa tak nak terus dah sebab lama dah balik ni baca ini. Tak ingat terus kan mungkin bulan kedua ke bulan ketiga bulan Very noisy. jadi bulan yang pertama bulan 2 ni kebanyakan basic. Jadi kalau Ya. ada yang tak nak ikut basic ni sebab dia dah banyak kali dah fa'alu ni dah banyak kali dah. Tak tahu, Betul. salah. Tapi kita akan start bulan 3 tu yang sedikit lebih kepada kontribusi lah pada pendetilan. Okay. Betul Ustaz. This one refresher course. Okay, fine. Okey. Jadi Okey mulai minggu Ustaz, depan saya ikut majoriti lah Ustaz. Kalau 1 jam setengah okey lah. okey. Jadi mulai minggu depan kita mula 9:30 habis pukul 11 insya-Allah. Okay. Okey. Belum ada habis masa lagi, ni ada beberapa minit lagi. Kita pergi kepada Ustaz Tujuh Ustaz. yang Okay, Isin. Teruskan dengan Isin Ustaz. Isim. Ustaz. Tak dengar lah. Ustaz, Ya, teruskan. boleh dengar ke Ustaz? Dengar, saya dengar. Boleh. Ni nak tanya, boleh tukar hari tak? Sekarang kita buat hari Ahad. Boleh kita tukar pada hari lain tak? Bagaimana pandangan ramai? Saya setuju No. dengan hari Ahad ni saja because kita dah set kita punya time kelas-kelas lain pun. Because I kita dah prefer to sit on Sunday. I ya, prefer on Sunday. ya. I don't know what about the rest. Sunday is a good day. It's okay. Sunday. Mana Ahad lah. At Yeah. this hour. Because Saya kita Yahan pasti Ustaz selalunya okey. bayar ni. Ya, hari Assalamualaikum Ustaz. Saya setuju hari Ahad. Okay. okey. Okey. Lagi Betul. Steve lah. Tidak nak kita tambah. ambil Majority. memang ini hari kita lah. Kan? Hari kita Okey, kita okey. tak. Waktu pun hari waktu kita juga. Jadi kita ambil hari Ahad lah.
Jadi yang tak dapat tu kena quiz sikit lah, tengok mana boleh Quiz lah here and there. adjust lah bagi hari Ahad pukul 9 tu, 9.30 tu tuan-tuan dapat bersama lah. Jadi InsyaAllah. kalau kita nak ubah hari ni pula tak dapat pula hari ni tak dapat pula hari ni. Ya, betul-betul. Jadi kita ambil hari Ahad. Mana yang tak boleh tu quiz lah. Boleh di-quiz-quizkan supaya dapatkan hari Ahad pukul 9.30 sampai pukul 11. Hanya 1 jam setengah je. Okey, boleh begitu? Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan muka surat 7 1.2.2 isim. Isim. Okay. Isim. Jadi isim ni adalah nama, kata nama. Jadi kata nama ni dalam bahasa Melayu pun isim nama juga. Jadi nama ni tak payah cerita panjang lah sebab apa maksud nama semua orang tahu, iaitu perkataan yang menerangkan nama. Nak explain macam mana. Jadi oleh kerana itu kita cuma perlu pergi kepada dia punya tanda-tanda nama. Tanda-tanda nama. Jadi sini dia bagi tahu muka surat 7 kemudian berikutnya muka surat 8, Zaidun artinya Zaid itu nama. Nama apa? Nama alam. Nama alam itu maksudnya nama orang. Zaid itu adalah nama orang. Dan Haza pun nama. Tapi isim apa? Isim isyarat. Isim kata tunjuk. Ini, itu dan sebagainya. Itu adalah kata isim isyarat. Isyarat itu mana? Isyarat lah. Isyarat itu tunjuk. Tunjuk. Itu, ini. Kalau lelaki, haza. Kalau perempuan, hazihi. Dan seumpamanya. Jadi, itu isim juga. Tapi dipanggil isim isyarat. Manakala ana artinya saya. Itu adalah domain. Ataupun kata ganti nama. Itu namanya kata ganti nama. Domain itu adalah isim. Dan sebagainya. Jadi di sini diberikan tanda-tanda isim. Apa tanda isim? Yang ini tuan-tuan kena perhatilah. Sebab kalau yang ini tak perhati, problem kita nak menentukan satu benda tu isim ke atau fa'il ke ataupun huruf ke. Jadi tanda-tanda isim nombor 1, apabila perkataan itu didahului oleh huruf jar. Apa dia huruf jar? Huruf jar itu adalah daripada huruf min. Min ni adalah salah satu daripada huruf jar yang membawa maksud dari. Dan fi bermaksud di dalam. Ini juga adalah huruf jar. Fi, di dalam ataupun pada. Jadi selepas min ada perkataan nama. Mesti perkataan nama sesudah min. Tak boleh lepas min tu ada huruf-huruf lain, tak boleh. Dan lepas perkataan min tu tak boleh ada perkataan perbuatan. Mesti lepas min tu adalah isim. Itulah tanda isim. Jadi kalau depannya ada min, ada fi, ada ila, ada bi, ada an, ada kaf, ada ala, ada li, itu menunjukkan sesudah huruf jar tadi itu adalah mesti huruf nama. Mesti perkataan isim. Tak boleh perbuatan, tak boleh huruf. Contoh di sini bismillah. Bismillah ada bi depan tu. Bi tu makna dengan. Lepas dengan tu ada bismillah. Asalnya adalah alif sim min isim. Tapi tambah bi depannya jadi biismillah. Tapi oleh kerana biismillah, alif yang depan tu adalah alif tu adalah hamzah wasal, maka dibuang alif tu jadi bismi. Jadi bismi, lepas je bismi itu mesti bagi bawah. Lepas ba, perkataan nama, apabila depannya ada huruf jar, maka huruf akhir kepada perkataan nama itu mesti bagi bawah. Bagi contoh macam fi suduri. Fi depan perkataan sudur. Sudur adalah dada. Jadi di dalam dada. Jadi kita tak boleh baca fi sudurun ataupun fi sudura. Tak boleh. Bila lepas fi mesti suduri. Jadi itu menunjukkan ja wa majrur.
majrur maknanya berbagi bawah. Lepas fi mesti bagi bawah, lepas fi mesti perkataan itu perkataan isim, bukan fa'il, bukan huruf. Kita ada 3 jenis. Isim, fa'il dan huruf. Jadi apabila ada fi, tanda perkataan lepas dia tu adalah perkataan isim. Perkataan isim berbagi bawah. Perkataan fa'il tak boleh berbagi bawah. Ingat tu. Fa'il tak boleh berbagi bawah huruf akhir dia. Huruf akhir fa'il tak boleh bagi bawah. Boleh bagi atas, bagi berdhamma, tapi tak boleh berbagi bawah. Yang berbagi bawahnya hanyalah majrur. Dan itu duduk selepas fa'il, duduk selepas huruf jar. Huruf jar di sinilah fi. Fi adalah bermaksud di, sudur, suduri. Di dalam, dadi. Ini bagi bawah. DA, tak ada kan? Jadi kalau A itu bagi bawah jadi di. Macam ni tak boleh nak buat lah. Jadi tak boleh bagi bawah. Kalau lepas P, huruf akhir pada kataan nama selepas P tak boleh berbagi selain daripada bawah. Mesti bagi bawah. Compulsory. Jadi fi suduri. Jadi tanda sudur ini adalah isim kerana depannya ada fi. Fi itu adalah huruf jar. Jadi mana-mana huruf jar yang duduk di depan perkataan, perkataan itu mestilah isim. Tak boleh selain daripada isim. Tak boleh huruf, tak boleh fa'il. Lepas huruf jar mesti isim. Tak boleh fa'il dan mesti bagi bawah. Itu tanda yang pertama. Jadi huruf jar tu kena perhatikanlah. Ini yang paling popular. Kalau baca Quran ni berpuluh-puluh kali kita akan jumpa. Dalam satu buku surat tu berpuluh-puluh kali kita jumpa huruf jar. Terdiri daripada min, fi, ila. Ila ke, bi dengan, an dari, ka seperti ala di atas, li untuk. Ada lagi yang lain. Tapi ini yang paling popular, yang paling banyak kita jumpa. Yang lain-lain tu nanti kita akan bincang lagi. Ini asas dia. Okey? Jauh ini ada masalah? Ada persoalan? Tak ada kan? Kemudian tanda yang kedua, tanwin. Jadi tanda yang tanwin, tanda satu-satu kataan itu kataan isim, kataan nama kerana baris hujungnya ada tanwin. Bila satu-satu kataan itu ada tanwin, sahlah dia adalah huruf atau sahlah dia adalah isim. Dia perkataan nama. Bukan perkataan fa'il, bukan huruf. Seperti qalamun, babun. Ada tanwin di hujungnya. Jadi tanwin di hujung itu menunjukkan dia adalah isim. Dia bukannya fa'il, dia bukan huruf. Sama ada bagi dua tu bagi atas atau bagi bawah atau bagi depan. Tak jadi masalah. Asalkan dua, tanda dia isim. Bukan fa'il, bukan huruf. Atau contoh yang ketiga, ada alif lam. Alif lam di depannya. Seperti Al-Kitabu. Jadi, jangan tulis Al-Kitabun. Sebab alif lam dengan sabdu, dia tak ngam. Dia tak boleh duduk sekali. Kalau ada tanwin, maka tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dia tak ada tanwin. Jadi, apabila ada tanwin, maknanya dia umum. Tapi apabila ada alif lam, maknanya dia khas. Okey, contoh macam Al-Kitabu. Al-Kitabu apa maksudnya? Maksudnya kitab itu. Bukan kitab yang lain, kitab itu. Al-Quran. Kitab Al-Quran yang itu, yang itu bukan yang lain. Maknanya dia khas. Manakala kalau qalamun, pen. Pen mana? Any pen. Asalkan pen. Babun. Babun maknanya pintu. Bakaratun maknanya lembu. Ya. Tak jadi. Saya kat toilet teh. Okey. Jadi ini diberi tiga tanda isim. Yang pertama huruf jar, lepas huruf jar. Yang kedua ada tanwin dan yang ketiga ada alif lam. Ini tanda yang sangat basic, sangat asas. Jadi yang ini kena ingatlah
kena mahir, jangan tersilap di dalam menentukan isim. Isim ada 3 tanda yang perlu sangat tahu, iaitu dia duduk di selepas huruf jar dan mesti berbagi bawah. Yang kedua dia bertanwin, dan yang ketiga adanya alif lam di depannya. Ada setengah kelas tu kita dah bincang lebih dari ini lagi. Tapi dalam buku ini dia suruh kita khususkan dulu 3 tanda, iaitu ada jar, ada tanwin, ada alif lam. Okey? Ada persoalan? Kita tinggal beberapa minit saja lagi. Tak ada. Kalau tak ada tu kita semua faham lah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah time pun dah pukul 11. Insya-Allah kita jumpa di minggu hadapan daripada pukul 9.30 pukul 11 hari Ahad. Ahad pagi 9.30 sampai pukul 11. Insya-Allah. Okay? Kalau ada pertanyaan lagi boleh lagi. Kalau ada lagi yang rasa tak berapa jelas, kita boleh bincang lagi. Tak apalah, lebih sikit pun, kalau lebih masa sikit pun kalau sekiranya ada. Kalau tak ada, ya, apa dia? Tak ada. Nak tanya Ustaz, Ya, silakan. kenapa kita kena kelompokkan fi'il tu yang pada lazim dengan mutadak tu dapatlah sebab nak tahu ada objek ke tak ada objek. Tapi yang Ya. sahih dengan mu'tal tu kenapa kita kena kelompokkan sama ada dia sihat atau sakit? Macam Ya, perbincangan dia sangat panjang. Apabila perkataan tu terlibat dengan sakit, urus sakit, dia punya i'rab dia lain, dia punya fa'il madhi dia lain, fa'il mudhari' dia akan jadi lain, fa'il amal dia akan berubah, dia tak ikut sebagaimana yang kita belajar tadi. Jadi fa'il sakit tu bukannya huruf tu huruf yang sakit, tapi dia adalah jadi complicated atau rumit. Bila kita nak jadikan dia fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amal, nak jadikan dia sebagai fa'il, nak cari siapa dia punya maf'ulun dia dan sebagainya. Yang itu perbincangannya akan lama. InsyaAllah kita akan jumpa pada maksud surat, saya tak ingat, kalau tuan-tuan buka buku ni, di hujung tu ada bertulis itu fa'il mu'attal dan fa'il bab yang ke-8. Muka surat 147. Fa'il sahih dan fa'il mu'attal. Jadi pada bab itu nanti kita akan jumpa. Jadi kita sekarang ni baru bab 1, belum habis lagi. Jadi dia berada di bab yang ke-8. Jadi perbincangan tentang fa'il mu'attal dan fa'il sahih itu secara lebih detail insya-Allah pada bab 8. Jadi, bila kita nak sampai bab 8 tergantung pada tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan cepat dapat ni tak ada soalan, semua sekali clear macam hari ni, semua soalan semua clear belaka, insya-Allah barangkali dalam masa 8 minggu kita sampai ke sini. Jadi kalau sekiranya banyak perbincangan, lambatlah sikit. Tapi lebih baik lambat asalkan kita dapat darjah, kita dapat ilmu tu kat kita. Jangan lupa ilmu ini adalah hak Tuhan. Jadi dia beri kepada siapa yang dia nak. Oleh kerana itu kita tolong berdoa kepada Allah supaya Tuhan bukakan dada kita supaya dia masukkan ilmu yang kita belajar ini dan supaya kita dapat gunakan bukan sahaja di atas dunia ni, malah di akhirat nanti insya-Allah. Manfaatnya hingga ke akhir akhirat. Itulah harapan kita. Jadi kerana itu kita kena sabar. Kena bersabar, kena ikut turutanlah. Kalau kita langkah-langkah cepat habis, tapi banyak yang masih belum faham dan sebagainya, itu menyusahkan kita nak belajar lah. Lebih baik kita belajar ikut step dia. Dalam buku ni ada step dia yang elok, jadi kita ikut buku ni. InsyaAllah. Dalam Ustaz, yang Ustaz kata nak belajar balaghah tu agak bulan bila Ustaz? Saya dah siapkan nota untuk ilmu balaghah. Ilmu balaghah tu ada 3 bahagian yang besar. Satu ma'ani, yang kedua bayan, yang ketiga badai. Jadi notanya saya dah ada. Tapi kalau saya berikan sekarang ni, barangkali tuan tak dapat mendapatkan lagi.
Jadi oleh kerana itu tak apa, biar saya simpan dulu sampai masa saya akan bagi. Jadi saya mengharapkan, ini harapan saya, kalau COVID ni berterusan, maknanya kita kena belajar dia punya kunci nak masuk ke bilik balarah ni at least tahun. Kalau seminggu sekali. Kalau seminggu sekali, at least tahun. Setahun tu kira dah macam banyak buat homework lah. Buat homework sendiri. Saya tak bagi homework. Tapi tuan-tuan buat homework sendiri, mentalaah dan sebagainya. Kalau itu berlaku, insyaAllah dalam masa setahun kita boleh dah start dengan balarah. Jadi ilmu balarah tu boleh dikuasai dengan kita telah menguasai ilmu nahwu dan saraf. Jadi kalau kita kuasai ilmu saraf tu sana sikit, sini sikit, sana sikit, dan jumpa kita balarah, kita akan menghadapi payah nak faham lah. Bagaimana benda ni? Macam mana benda ni? Macam mana benda ni? Sebab ilmu nahwu saraf ni tak habis lagi. Jadi oleh kerana itu kita kena pergi ilmu nahwu saraf ni, kalau tak detail pun secara langsung, secara kita sentuh. Yang dah baru kena detail lah, tapi yang dah lama kita sentuh sikit-sikit tersebut balik, dia ingat balik, insyaAllah itu lebih mudah lah. Tapi oleh kerana dalam kelas ni ada yang baru, ada yang lama, ada yang sedang dan sebagainya, maka kita mula dengan buku ni. Buku ni lah yang sesuainya untuk mulakan bagi semua peringkat, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tak ada apa-apa lagi dah? Tak ada apa-apa dah. Marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari ini diberkati oleh Allah dan supaya dia mendatangkan manfaat pada kita bukan sahaja atas dunia ni, juga di akhirat nanti. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu, ya Allah. Kami minta pertolongan dan minta keampunan-Mu, ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Allah bagi petunjuk, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada talian pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati, mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwab
tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Saya tunggu Review. berapa selepas Housekeeping. Syukran, Ustaz. Jazakallah, Syukran. ya Ustaz. Housekeeping. Minta selepas maaf. ini saya tunggu berapa ketika kalau ada yang nak If bertanya meeting. yang tadi tak sempat nak tanya dan sebagainya. Jadi saya tunggulah kalau ada yang nak bertanya lagi lah. Silakan. Sebelum kita mengakhirkan kelas, just nak bagi tahu housekeeping sikit . So kita fixkan masa kita 9.30 sampai 11 setiap minggu hari Ahad, 1 jam setengah. Untuk makluman, sesi ni kita record. Okay, so selepas kelas nanti saya akan masukkan recorded file tu ke dalam Telegram. Saya tak masuk dalam WhatsApp sebab WhatsApp berat nanti. Telegram dia online, jadinya kita boleh buka bila-bila masa, guna komputer mana-mana. Tapi kalau WhatsApp dia simpan dalam handphone kita, so handphone kita jadi cepat berat nanti. Okay, saya akan masukkan Okay, that's good. Telegram. Telegram. Okey, okey. That's a good thing. Very good. For reference. Faham tu. Okay. Okay, setakat ni tu saja. Syukran jazakallah Ustaz. Ila liqa insya-Allah. Ucapkan terima kasih kepada semua yang actively participate. Puan Nur Aini, Datuk, Encik Matlasa, Kak Kasum, semualah terima kasih banyak-banyak. Okey, dari Terima kasih Kak Tijah. Okay. Terima kasih Kak Tijah. Sama-sama. Syukran lagi Khadijah. Alhamdulillah. Afwan. Bagus. Well done. Semua